Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey. Semalam terkeluarlah berita daripada arahan daripada mahkamah, dan mahkamah arah pas lunas hutang 656,000 kepada bekas pencetak harakah pas ada berhutang. Tapi kalau tak silap aku berjuta-juta, tapi kenapa hanya 600,000 je? Kalau tak silap aku 2-3 juta lah kan pas berhutang dengan harakah daily. Tapi tiba-tiba arahan mahkamah hanya RM656. Tapi untuk pengetahuan hampa, PAS ni banyak duit. PAS ni jujur cakap, dia banyak duit. Kan? Dia main mana tahu waktu pilihan raya umum hari tu dan waktu pilihan raya negeri hari tu. Main mana tahu betapa mewahnya depa, betapa ni baju-baju depa ni berterabang kan. Kita dah tengok video-video bendera tak pernah banyak macam tu. Berbeza dengan PRU12, PRU13, PRU14 sangat-sangat berbeza. Dan waktu pilihan raya yang ke-14 PAS sangat. PAS solo kan. PAS waktu pilihan raya yang ke-14 PAS ada pergi solo. Tiba-tiba kan pilihan raya yang ke-15 oh dia punya mewah. Tapi bila macam orang lidah dia yang duk bawa isu-isu PAS, yang duk membela PAS, yang duk membela hadiah awang ni gila-gila punya, dah buat kerja hari-hari, pelbagai posting yang depa buat, berita, artikel lah apa semua kan. Tahu-tahu PAS tak mau bayar. Lepas tu PAS boleh, yang macam PAS boleh kata apa, lah syarikat tu kan dah bankrupt, kami nak bayar dekat siapa? Wahai lebay-lebay PAS, setiap syarikat-syarikat yang ditubuhkan, dia akan ada owner dia. Dia akan ada individu yang menubuhkan syarikat tu. So, apabila syarikat tu dah bankrupt, hang kena pergi cari individu lah. Individu ni lah yang menubuhkan syarikat tu. So, hang perlu bayar kepada individu tu. Individu tu, dia dah tahu syarikat dia tu bankrupt, dia tutup syarikat tu dan dia buka syarikat lain. Itu yang kita boleh buat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita boleh buat syarikat, kita boleh tubuhkan syarikat dan kita boleh buat anak-anak syarikat lagi. Tapi sengaja puak-puak PAS ni duk manipulate, duk nak tunjuk, kata oh ini tidak benar, ini fitnah lah apa semua. Lah harakah daily keluar. Macam mahkamah yang keluarkan kenyataan. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama kita dengar penjelasan dan ulasan daripada Iswadi Moni, dan last kali aku akan bagi ulasan aku. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. PAS bayarlah hutang. Clay Brown hang boleh bayar, itu hang boleh bayar macam-macam, hang boleh bayar penganut hang boleh bayar macam-macam, hang boleh wallahi undi PAS dapat RM100, berapa ribu orang dapat di dalam bas waktu pilihan raya umum, waktu pilihan raya negeri dulu hampa boleh bagi untuk orang-orang yang balik dengan bas, hampa boleh bagi duit minyak orang yang balik. Sebelum ni budaya tu UMNO yang buat, tapi sekarang ni PAS yang buat. Siapa yang buat perkara-perkara haram ni? Jom sama-sama kita dengar cerita harakah. Mahkamah arah PAS lunas hutang 656,000 pada bekas pencetak harakah. Bekas pencetak harakah memperoleh penghakiman terus mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak RM656,233.69. Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan permohonan NAJ Resources untuk penghakiman terus keputusan mahkamah tanpa bicara terhadap PAS dan dua defendant lain. Dua lagi defendant ialah Setiausaha Agung PAS Takiuddin dan penerbit lidah rasmi Galeri Media Serbaneka Sdn Bhd. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Bela Pelantif Putra Taulan Rasul mengesahkan Hakim Lailatullah Zuraidah Harun dan Harun membenarkan permohonan untuk penghakiman terus itu. Peguam itu juga berkata, Mahkamah Sivil turut membenarkan anugerah sebanyak RM3,000 anugerah kos. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Defendant Muhammad Faizi Cik Abdul Abu mengesahkan keputusan itu sambil menambah pihaknya akan merayu ke Mahkamah Tinggi. Peguam itu berkata mereka juga memfailkan permohonan untuk menangguhkan keputusan sementara menunggu rayuan. Pada Ogos 2019, Malaysia Kini melaporkan kisah hutang melibatkan harakah dan dua pencetaknya pada waktu itu. Now, ada timbul persoalan timbul itu. Dia kata, ini fake ni Iswardi. Hutang harakah ini fake. Sebenarnya harakah mana ada berhutang. Ada satu grup kata, sebenarnya company yang berhutang tu dah bankrupt. Macam mana dia boleh tuntut hutang? Itu hujah pemimpin PAS tau. Pemimpin PAS kata, buat apa nak bayar? Company tu pun dah bankrupt. Nanya kat member tuan-tuan. Ni tuan-tuan fikir
Kalau orang yang tolong dia pun dia boleh khianat macam tu, macam mana orang yang tak tolong dia? Yang print harakan ni bukan calon-calon orang PAS juga saya rasa. Orang PAS juga. Tapi member tu kesian sampai bankrupt tuan-tuan. Buka company baru semata-mata nak tuntut balik hutang dia. Sampai bankrupt member tu dibuatnya. 600,000, almost 1 million. Tak kesian ke member? Matlamat menghalalkan cara. The ends justify the means. Ni saya masukkan tadi tu. So, apa akan jadi kalau sekiranya PAS tak mampu bayar? Okey, saya rasa mampulah bayar. Kalau setakat 600,000 tu takkan tak mampu. Tapi mereka nak merayu juga. Tak mengaku juga tu yang mereka berhutang tu. Saya tak tahulah parti kononnya memperjuangkan Islam macam ni ke perangai dia tuan-tuan. Berhutang 600,000 tapi tak sanggup nak bayar. Tuan-tuan, dia cerita dia macam ni. Apa akan jadi kalau sekiranya PAS tidak berjaya bayar? Menurut undang-undang sebenarnya, kalau kita tengok Societies Act 1966, Akta Pertubuhan 1966, antara perkara yang boleh dilakukan oleh individu tersebut adalah memohon supaya PAS dibatalkan. Ada peruntukan. Walaupun dia tak bolehlah directly minta dibatalkan, tetapi kalau sekiranya mereka tidak boleh membayar, maka dia boleh dipanggil sebagai unwind ataupun winding up NGO ataupun politik-politik tersebut. Itu perkara yang boleh berlaku. Kalau sekiranya tidak boleh berlaku secara civil sekalipun, maksudnya secara undang-undang, mereka boleh merayu kepada menteri, dan menteri KDN Saifuddin Nasution di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan mempunyai kuasa untuk menarik balik pertubuhan PAS daripada menjadi satu pertubuhan yang legal. So saya rasa dia tak akan berani ambil tindakan untuk tidak membayar lah, kan? Dia akan mengambil tindakan untuk bayar. Saya rasa dia tak akan berani mengambil tindakan untuk tidak membayar. So for me sekarang ini dia the balls in PAS court. Hutang sekarang ini dah ditentukan. Ini bukan ada persoalan lagi hutang tak ada hutang, tuan-tuan. Dah sah. Mahkamah dah mengesahkan ada hutang. Mahkamah dah sah ada hutang. Mahkamah dah kata kena bayar hutang itu. Sekarang ini walaun dah tak boleh main lagi. Oh, tak ada, hutang tu tak wujud, hutang tu tak betul, ini adalah fitnah. Tak ada. Mahkamah dah keluarkan satu keputusan bahawa hutang tersebut sudah pun diterima, maksudnya disahkan sebagai betul dan wajib dibayar kepada pencetak. So sekarang ini the balls in PAS court lah. Sama ada PAS masih lagi nak berdolak dalih, tak nak kutip Milo untuk nak buat bayaran tersebut. Macam PAS, alah takkanlah 600,000 tak boleh nak bayar. Dulu kalau Claire Brown tu 1.4 juta boleh kau bayar. Takkanlah Harakah ahli sendiri tak mampu nak bayar, yang terbitkan kau punya surat khabar tak mampu nak bayar. Perempuan orang kafe tu dekat UK tu kau sanggup nak bayar 1.4 juta. Takkanlah orang Islam kau tak sanggup bayar. Apalah pimpinan macam ni, kata memperjuangkan Islam. Bagi malu nama Islam lagi ada. Baik, terakhir dari saya tuan-tuan. Terima kasih. Dekat 10,000 menonton kita malam ni. Terima kasih tuan-tuan kerana bersama dengan saya. Baik, saya minta maaf. Ni satu appeal lah. Saya tak minta banyak, tapi satu appeal lah. Dalam keadaan sekarang ni sebenarnya my eyes is getting worse. Tahun lepas memang saya buat cermata. Ni dia cermata dia yang tonton derma tu. Inilah dia. Few thousand ringgit. Tetapi it's getting worse. So bila saya jumpa doktor pakar tadi, dia kata, Iswardi, you kena buat LASIK. Dia kata, you kena buat LASIK, you kena correct the eyes, because sekarang ini your eyes nampaknya mungkin, yelah, dia bukan kata getting, dia tak kata dia getting worse. Maksudnya erti kata dia tak lelah, kata disebabkan oleh itu you kena buat LASIK. Tetapi for me dia kata you buatlah LASIK. Dan dia kata dia nak sponsor saya separuh harga. Dia nak sponsor saya separuh harga. Okey, berapa LASIK? LASIK saya ni dia ada rabun jauh, rabun dekat. Saya ada dua. Saya multifocal. Rabun jauh, rabun dekat tuan-tuan. Baik. LASIK tu yang moden, yang paling terkini punya teknologi. Dia bukan teknologi yang masuk kanta dalam mata tu, bukan. LASIK ini berjumlah RM11,000. Tetapi Dr. Johari berbaik hati untuk sponsor sebahagian daripada LASIK tersebut
Dan dia kata apa orang kata Dr. Johari mengatakan dia nak sponsor sebahagian. So dia kata yang sebahagian lagi dia minta saya, yalah dia kalau boleh bantu bayar lah, dia kata kan. So hospital mana, di klinik mana, Pusat Pakar Mata Bangi, Datuk Dr. Johari, dekat sini, dekat Bangi section 4. So saya kata baiklah, saya cubalah kalau saya dapat collect dalam lebih kurang RM5,000, maka saya akan so ini adalah Maya Pada Maju, Senam Berhad, company saya. Kalau siapa yang nak menderma sebagainya, tak kisahlah jumlah berapa sekalipun, untuk pembedahan mata saya, saya sebenarnya nampak ni pun dah blur-blur dah ni. So saya minta tuan-tuan dan puan-puan bantu saya sedikit lah. Kalau alhamdulillah, kalau kita dapat capai 5,000 tersebut, saya pergi kepada untuk buat lasik, dan insya-Allah membantu sedikit lah usaha saya. Kan takkan pas je nak pergi apa orang kata buat Milo kan, tin Milo. Saya pun nak jugalah buat tin Milo. Cuma beza dia, saya tak minta 1.4 juta tuan-tuan. Saya minta RM5,000 je. RM5,000 sahaja. So terima kasih. So terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang membantu. Terima kasih kepada yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. Okey geng. Jadi itulah kan, kita pun faham penjelasan daripada Iswadi ya. Pas ni cerita dia. Apa-apa yang menguntungkan dia kan, semua baik, semua baik. Apa-apa hak yang memerlukan duit, dia dah sampai banyak berjuta-juta. Lillahi ta'ala. Inilah perjuangan Islam. Kita perlu, contoh macam tim Milo kan. Okey, rantai-rantai emas, perempuan-perempuan, bini-bini apa ni, kalau ada, sumbanglah untuk perjuangan Islam. Sumbanglah itu, sumbanglah ini. Tapi proses tak ada. Tak ada pun betul-betul lillahi ta'ala memperjuangkan untuk agama Islam. Aku tak nampak pun. Ini semua perjuangkan, menggunakan agama Islam, mempergunakan segalanya untuk nak dapatkan kuasa dan kedudukan. Hakikat ke? Hakikat. Dewan Undangan Negeri Kelantan dah lebih 30 tahun mereka memerintah Kelantan. Apa yang mereka buat Islam dekat Kelantan? Apa perubahan, kenikmatan dan juga pembaharuan di Kelantan yang mereka dah buat? Ini hutang apa pun mereka tak bayar. Hampa tak payah sembang lah, hampa tak perlu bicara lah soal duk nak perjuangkan Islam. Hampa dulu hampa sebut RU 355, hampa sebut hudud, apa pun tak ada. Jadi setakat hutang-hutang macam ni mesti tak apa, lillahi ta'ala, ini perjuangan Islam. Mengarutlah cerita dia puak-puak. Sekarang ni daripada berapa juta, 3 juta ke apa lah, mahkamah arahkan bayar 600,000, itu pun dia nak minta rayuan lagi. Itu pun dia nak minta rayuan lagi. Ni daripada puak-puak PAS ni, Taqiyuddin, itu pun dia nak minta lagi. Kata apa kejenis ni. Tapi hak yang pada akulah, yang paling bodohnya, yang paling mangkaknya, yang Harakah Daily ni, walaupun dia tahu dia dah berhutang dengan PAS, PAS berhutang dengan dia, sampai sekarang dia masih buat kerja lagi. Sampai sekarang dia masih keluarkan lagi berita-berita daripada PAS sampai sekarang. Pelik tak pelik? Sedangkan PAS berhutang dengan dia, malah PAS buat susah untuk dia nak bayar hutang ni. Tapi Harakah tetap keluarkan berita setiap hari lagi. Kalau kena dekat kita, orang yang duk fund kita, orang yang duk bayar dekat kita ni, duk sangkut-sangkut, kita pun dah lama dah kita belah. Tapi memang dah lama dah kita takkan buat kerja dah. Tapi Harakah Daily masih buat kerja sampai saat ini. Sampai hari ini dia masih buat kerja lagi untuk PAS. Kita pun tak faham lah. Jenis mangkak-mangkak ni takkan tak reti fikir kawan tu. Hang dah buat, hang dah membela PAS, hang dah keluarkan artikel-artikel soal-soal PAS. Tapi hang masih lagi mengangkat PAS perjuangan Islam. Di muka tu baru dah boleh fikir out. Jadi itulah, jangan malu kat orang kan. Janganlah mudah diperkudakan oleh puak-puak PAS ni. Malu kat orang kan. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Janganlah terpedaya dengan penunggang-penunggang agama. Mereka akan buat apa saja, mereka akan tunggang apa saja untuk nak menghalalkan perbuatan mereka. Untuk mereka dapat kuasa, untuk mereka dapat kedudukan. Itu saja perancangan kehajatan mereka. Islam ni hanya sebagai tunggangan saja. Ada yang kata, habis tu kalau kami tak boleh tunggang Islam, kami nak tunggang apa? Tengok balik Parti Keadilan Rakyat. Tengok Parti Keadilan Rakyat. Contoh macam UMNO, BN, kita tengok dia memang
Melayu. Selama ni dia duk tunggang Melayu saja. Kan? Tapi Parti Keadilan Rakyat dia tak tunggang Cina, dia tak tunggang Melayu, dia tak tunggang apa, tapi alhamdulillah dia dapat sokongan yang sangat-sangat besar. Parti Keadilan Rakyat dia tunggang rakyat. Tu je. Dia tunggang masalah rakyat, dia tunggang masalah rakyat ni, bebanan rakyat, dan alhamdulillah sekarang ni dia dah jadi kerajaan. So sekarang ni dia punya usaha untuk nak bangunkan ekonomi negara, untuk nak kembangkan balik ekonomi negara, untuk nak selesaikan masalah gaji rakyat, untuk nak menyelesaikan krisis ekonomi, untuk nak selesaikan masalah subsidi yang bocor selama-lama ni. Kan? Semalam pun ada KPD NHEP apa atau KDN apa dah daripada Kelantan keluarkan satu video di Kelantan, sangat-sangat banyak perkara benda-benda yang diseludup keluar ke Thailand, dan barang minyak tu sampai dekat warga asing. Bila orang Melayu pergi kat kedai warga asing, dia tak mau jual. Hanya orang-orang dia saja yang dia jual. Orang-orang pendatang asing. Contoh macam kedai tu, kedai Bangla ke, Rohingya ke, ataupun kedai Indonesia saja. And hanya orang yang Indonesia main beli tanya minyak, barulah ada. Kita orang Melayu pergi beli, tak ada. Dia cakap tak ada. So, waktu KPDN tu, dia pergi masuk kedai tu, waktu tu dia pakai baju biasa, dia pergi, minyak tak ada. Dan bila dia pakai shoot, dia punya penguat kuasa, pergi tiba-tiba minyak ada berkotak-kotak di dalam store dia. Kan, cuba bayangkan baru ni 19 tan, 19,000 bungkus minyak yang sampai dekat sempadan, dan kerajaan kita dapat selamatkan 19,000 tan tu. Cuba tengok rakyat Kelantan ni. Kan? Apabila peluang ekonomi, peluang pekerjaan tak ada, so perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang merugikan rakyat dan juga merugikan negara ni lah sampai ke rakyat-rakyat Kelantan yang duk seluduk pergi ke Thailand. Tak kira minyak diesel, gula, beras, minyak masak, pelbagai. Apa yang barang-barang subsidi ni, memang semua puak-puak daripada Kelantan lah, sangat-sangat banyak. Sebab tu aku syorkan kerajaan tarik ke semua subsidi, tapi dengan syarat kerajaan kena fund, kena bagi kepada rakyat melalui duit ringgit, bagi cash. Contoh macam beras tu harga dia bila subsidi dapat RM26. Kalau tak ada subsidi RM30. So kerajaan naikkan ke RM30 balik, tarik subsidi, harga dia dah jadi normal RM30. So kerajaan RM4-5 yang naik tu, RM4 ke RM5 yang naik harga tu, kerajaan bagi duit ke dalam akaun bank kita. Baru adil. Faham tak? Baru subsidi tu dia tak bocor kepada pendatang-pendatang asing dan juga orang-orang kaya. Baru adil. Seperti mana negara-negara lain buat, bagi cash kepada rakyat tapi harga-harga barang tak ada subsidi. Baru orang yang sepatutnya dapat. Jadi inilah insyaAllah. Sebab itulah kerajaan dah laksanakan macam-macam. InsyaAllah subsidi bersasar akan dijalankan 2024. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Kita doakan keharmonian, kesejahteraan, keamanan di dalam negara kita. Dan tolaklah Parti PAS, tolaklah Perikatan Nasional, tolaklah Parti Bersatu. Assalamualaikum.